Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video yang lepas kita dah cerita tentang kisah Perang Uhud. Banyak perkara yang telah disebutkan dalam video itu. Bagi anda yang belum lihat video ini, boleh klik pada link video di atas. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan kisah Perang Ahzab. Jom kita ambil tahu bersama-sama. Baiklah, Perang Ahzab ini terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijrah. Tempat berlakunya peperangan ini di sekitar bahagian utara kota Madinah. Sebab berlakunya peperangan Ahzab ini kerana sekalian pembenci Islam telah buat pakatan untuk menghancurkan secara terus kaum muslimin yang ada di Madinah ketika itu. Bagi orang kafir Quraisy, mereka anggap peperangan ini adalah peperangan yang terakhir di antara penduduk Mekah dan Madinah. Mereka anggap bila mereka dah menang je dalam perang ini, Islam akan hancur dan mereka dapat hidup aman tanpa ada gangguan lagi dari ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu itulah Abu Sufyan telah membina kekuatan kafir Quraisy yang ada untuk dirancang dan dilakukan dengan lebih tersusun untuk menghadapi muslimin yang ada di Madinah ketika itu. Buat pengetahuan anda semua, bukan setakat kafir Quraisy Mekah sahaja yang nak hancurkan Islam ini, tetapi orang Yahudi juga nak join sama dalam menentang Islam. Yahudi yang dimaksudkan ini adalah kaum Yahudi dari Khaybar yang memang dah lama tunggu point untuk melawan Islam. Selain dari Yahudi, ada juga bangsa Arab dari puak lain seperti Bani Salim, Bani Asad, Ghatfan, Bani Murrah dan Asja'. Juga mereka ini bersama sertai Pakatan Arab Quraisy bagi membantu dalam membuat serangan yang besar kepada muslimin Madinah. Sebenarnya, inilah pertama kali sekalian Arab bergabung untuk melawan musuh. Bagi mereka, tak pernah dalam sejarah semua puak Arab bergabung untuk membuat serangan terhadap musuh-musuh selain dari Pakatan Ahzab ini. Mereka memang sungguh-sungguh untuk hancurkan Islam untuk kali ini. Bukti kesungguhan mereka ini sehinggakan 10,000 bala tentera dapat dikumpulkan bagi memastikan cita-cita untuk menghancurkan Islam dapat dicapai. Keadaan tentera muslimin untuk peperangan kali ini di posisi mempertahankan diri kerana tentera Islam berada di dalam kota Madinah. Maka ketika itulah bangkit seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi memberi cadangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menggali parit yang dalam dan lebar di sekitar utara kota Madinah. Semua lelaki yang ada di kota Madinah dikerahkan untuk menjaga benteng parit di utara kota Madinah. Cadangan yang telah diusulkan oleh Salman Al-Farisi ini telah diterima oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW juga telah bersama-sama dengan sekalian muslimin menggali parit untuk pertahankan kota Madinah. Waktu Pakatan Ahzab ni sampai sahaja di Madinah, mereka amat terkejut kerana melihat sekeliling kota Madinah telah digali parit yang dalam dan lebar. Maka waktu itu tentera dari Pakatan Ahzab tak dapat seberang parit dan hanya sekadar berhadapan dengan tentera muslimin secara panahan dari tentera pemanah sahaja. Satu hasil pun tidak dapat dicapai oleh sekalian Pakatan Ahzab kerana mereka menghadapi kesukaran untuk seberang kota Madinah akibat dari parit-parit yang sangat dalam itu. Ada juga pahlawan kafir Quraisy cuba nak masuk dalam parit untuk buat percubaan serangan tetapi gagal. Sebagai contoh, Ikrimah bin Abu Jahal telah cuba masuk dan seberang parit tetapi telah dikepung oleh Saidina Ali sehingga menyebabkan Ikrimah berpatah balik kerana kepungan itu. Dengan bilangan tentera Islam seramai 3,000 orang itu, maka dapatlah juga bertahan dari serangan Pakatan Ahzab. Akibat terlalu lama menunggu untuk tembus benteng pertahanan Madinah, maka Pakatan Ahzab ini telah membuat khemah untuk mengepung tentera Islam di luar kota Madinah. Hari semakin hari, maka waktu kepungan semakin lama. Ketika itulah mula berlaku keretakan dalam Pakatan Ahzab. Waktu itu Abu Sufyan dah claim diri dia bahawa dia merupakan pemimpin di dalam Pakatan Ahzab. Jadi semua arahan dia, puak-puak yang ada ketika itu kena ikut. Dalam masa yang sama, ada juga pimpinan dari puak lain seperti Tulaiha ibnu Khuwailid, Uyaihah ibnu Hisban dan Al-Haris ibnu Auf. Mereka juga ingin menjadi ketua dalam Pakatan Ahzab ini. Bila mula je bibit-bibit perpecahan antara Pakatan Ahzab berlaku, waktu inilah Huyai ibnu Akhtab, ketua Yahudi Khaybar, telah buat perancangan untuk hasut Yahudi di dalam kota Madinah iaitu Bani Quraizah supaya menentang Nabi SAW dari dalam Madinah. Waktu itu,
Yahudi Bani Quraizah telah setuju untuk bersama-sama join Pakatan Ahzab untuk menjadi duri di dalam daging. Maka bertambah susahlah kaum muslimin kerana terpaksa hadap musuh di dalam kota Madinah sendiri, iaitu dari kalangan Yahudi Bani Quraizah. Dalam waktu yang genting inilah salah seorang pemimpin dari Pakatan Ahzab telah masuk Islam. Beliau ialah Nu'aim ibnu Mas'ud. Dia telah masuk Islam dan menghadap Nabi SAW. Dia juga telah menawarkan khidmat untuk membantu Islam. Maka waktu itu Nabi SAW telah menyuruh Nu'aim ibnu Mas'ud untuk sebarkan bibit perpecahan sesama Pakatan Ahzab. Nu'aim telah kata pada Bani Quraizah bahawa jika Quraisy menang dalam perang ini, maka dia akan tinggalkan Bani Quraizah sendirian melawan Muhammad di Madinah. Manakala di pihak Quraisy pula, Nu'aim berkata Bani Quraizah telah buat pakatan sulit dengan Muhammad dan akan hancurkan Quraisy secara rahsia. Akibatnya, datanglah wakil Bani Quraizah dan Quraisy. Mereka saling bertelagah tentang muslihat yang telah dicipta oleh Nu'aim. Maka berlakulah keretakan yang teruk dalam Pakatan Ahzab. Sedang keretakan antara pemimpin Pakatan Ahzab bagai telur di hujung taduk, maka waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah datangkan bantuan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ahzab ayat 9 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah bagimu ketika bala tentera datang hendak menyerangmu, lalu kami kirim kepada mereka angin badai dan bala tentera yang tiada kelihatan olehmu. Angin yang kuat ini adalah badai yang sangat kuat. Angin ini telah menghancurkan semua bekalan makanan tentera Ahzab, merobohkan khemah-khemah, dan angin ini juga masuk ke dalam mata dan kerongkong tentera Ahzab. Pendek kata, angin ini telah membunuh tentera-tentera Ahzab sehinggakan mereka melarikan diri tanpa hala tuju di sebalik badai yang melanda. Begitulah kisah perang Ahzab yang telah menguji keimanan sekalian muslimin Madinah dan akhirnya Allah membantu sekalian muslimin untuk mencapai kemenangan.